Selamat morning geng. Selamat morning. Hari ini peria aku tak petik. Sebab semalam aku dah petik buah muda sikit. Hari ni aku nak cuti petik peria. Ini pembetulan geng. Pembetulan untuk yang hari tu. Yang panjang ni sebenarnya peria Bangla. Ni peria Bangla. Yang pendek sikit ni macam gini ni peria telur. Peria telur pula. Sorry geng, sorry. Ini namanya peria katak, bukan telur. Aduh. Dia lain rupanya, ada beza. Okey. Aku tunjuk korang sikit kalau mana yang tak tahu pasal peria. Beza peria katak dan peria Bangla. Okey, peria katak dia punya duri ni sikit-sikit je. Aku tunjuk dekat dia. Okey, duri dia tak tajam. Dia panjang dia pun lebih kurang macam ni je lah. Kalau dia memanjang kan ada juga yang panjang, tapi dia gemuk. Dia gemuk. Ni muda lagi ni. Kalau peria katak beza dia, peria Bangla beza dia. Ni dia tajam. Ni tajam dia lain. Dia punya duri ni tinggi. Dia nampak lagi tajam, lagi kasar dia punya kulit. Dah macam kulit buaya pun ada. Tapi kalau peria katak dia lembut sikit. Dia tak tajam. Dia punya duri ni tak ada tajam, dia tumpul-tumpul. Dia halus sikit lah, dia lembut sikit. Ini beza dia. Masa mula-mula tanam aku tak tahu. Ni peria Bangla. Masa mula-mula tanam kan. Ni beza dia sebelah-sebelah ni. Peria katak dengan peria Bangla. Beza dia. Nampak beza dia lain. Warna dia pun warna dia ni agak putih sikit peria Bangla. Dia hijau cerah. Kalau peria katak dia hijau pekat sikit. Dia lain. Ni beza dia geng. Jangan kita tahu satu benda je. Sebab apa aku cakap macam ni? Sebab kita beli beras. Kalau mana yang tak tahu pasal peria, jangan sembang lah kata korang yang beli beras. Ni peria Bangla. Oh, dia lain. Aku dah tanam ni baru aku boleh tahu. Ini bezanya. Ingatkan sama. Ni peria katak. Tapi masa menanam aku pun tak tahu. Hari tu ingatkan sama je, rupanya berbeza. Itu pun tahu bila pergi pasar borong. Masa kita hantar pasar borong, orang tu duk pilih-pilih. You cakap peria ini campur. Campur apa kan? Peria katak ini Bangla kata dia. Oh macam ni. So baru kita tahu beza dia. Apa pun geng, itulah kalau kita tak mencuba, sampai bila-bila pun kita tak akan tahu. Sampai bila-bila pun aku garanti lah. Setakat kita tengok, membaca mungkin tak tahu, tapi praktikal kita tak pegang. Praktikal bila kita tak sentuh, macam mana nak tahu? Betul tak? Lagi satu pengalaman lah orang cakap. Bila kita mula menanam ataupun sesuatu benda lain lah yang kita pegang, kita buat, itulah satu pengalaman. So bagi aku inilah pengalaman yang paling best. Ini satu pengalaman aku. Mungkin sampai bila-bila lah yang akan berterusan. Sampai bila-bila berterusan. Aku akan cuba usahakan selagi termampu. Ini sambil kita berjalan, aku nak check je. Sebab semalam aku dah petik banyak. Kali ikutkan ni pun dah boleh petik. Tapi besok lah. Hari ni malas nak petik lah. Buah tak banyak sangat ni. Belum cukup besar. Terlampau muda. Rugi kan, rugi. Ringan timbangnya. Wah, burung wak-wak kat sana tu Tapi bukan main susah lagi nak menangkap ni. Sekarang dah jadi macam gua. Aku nak pergi sebelah sini lagi. Nak tunjuk sikit. Tengok pokok durian aku dah membesar. Lagi tinggi. Urat merah. Korang suka ke urat merah? Ni pun, ni besok cantik ni saiz ni. Dia kalau
kat pasar tu sebenarnya dia permintaan dia kalau macam ni saiz jenis-jenis macam ni yang buahnya cantik lurus, ini kategori buah A. Okey, macam ni bengkok sikit je kan, tapi dia cantik lah. Dia besar dia daripada atas ke bawah ni sama, dia lebih kurang sama. Ni dia kategori buah A. Kalau yang beza buah B, A dengan B bezanya aku tunjuk sikit. Ni. Ini bengkoknya banyak. Lepas tu sini kurus, sini gemuk. Besok bila dia ni lagi 2 hari 3 hari ni baru boleh petik. Bila dia akan cukup hari, yang sini akan lebih gemuk, yang sini tetap macam ni. Ni jadi buah B. Beza dia. Kalau macam ni peri katak ni macam ni kategori A. Ni kategori B. Ini buah B. Kalau tak belajar, kalau orang tak tunjuk memang tak tahu. Ni contoh buah B. Peria Bangla. Tengoklah benda kalau dah banyak, kadang-kadang ada juga yang tersumbat. Bila dekat pasar, ni buah A ni cantik ni, nampak ni. Ini besok dah boleh petik ni. Tapi memang besok lah cadangnya nak petik besok. Sebab semalam aku dah banyak petik kan. Hari ni agak muda sikit lah. Kalau besok cantik lah saiz dia. Buah pun tambah berat sikit. Tak adalah rugi kan. Ni buah A. Ini buah A, peri katak, peri Bangla. Beza dia. Alright geng, apa pun harap apa yang aku cakap ni boleh menjadikan contoh ataupun boleh menjadikan tunjuk. Serba sedikit lah tunjuk aja. Mana yang korang tak tahu pergi pasar nak tahu beza, tak tahu beza kan. Ni aku tunjukkan beza dia, mana buah A, mana buah B. Kalau dia orang cakap pergi pasar longgok-longgok tu kan, buah longgok-longgok kan, sayur berlonggok-longgok, katanya A kan. Korang pilih lah. Ini bukan buah A, ini buah B. Ni B. Ni kategori B. Cantik tapi dia bengkok. Dia bengkok. Bila bengkok je itu dah kategori jatuh B. Kalau setakat bengkok sikit tu biasalah, janganlah nak kira sangat kan. Mana ada yang 100% perfect. Alright geng, layan. Tapi yang best ni dah redup lah. Nampak? Bergayut sampai ke hujung perianya. Lagi satu. Daun ni sebenarnya kalau ikutkan, daun ni dah kena buang. Daun yang tengah, daun bawah kan, tangkai-tangkai suluh-suluh yang bawah ni dia dah tak ada buah sebenarnya. Patutnya kena buang. Tapi sebab kan aku tengok pun dah macam gini, huish, tak sanggup nak buang lantak lah. Memang tak cukup masa lah nak buang. 1 hari takkan siap. Alright guys, selamat menonton. Yang macam gini yang aku betul-betul sakit hati. Sebab apa? Sebab pipe sumbat. Pipe ni sumbat. Lepas tu tak ditengok. Oh sayang. Tak payah banyak lah. Kalau satu pokok ni kan, satu pokok ni letaklah 5 kilo. 5 kilo kali dengan RM3.50. Korang kira lah berapa dah rugi satu pokok ni. Ini kalau aku kira 5 kilo, biasanya satu pokok boleh cecah ke 8, 9, 10 kilo. Jadi macam sakit hati pun ada lah bila jadi macam ni kan. Tapi apa pun, biasalah, cabaran tu kena ada. Kalau tak ada cabaran, macam mana nak merasa dia punya seronok tak seronoknya bertani ni kan. Dia kena ada cabaran. Semua benda ada cabaran. Ni timun Jepun. Ni pun sekarang ni buat masa ni, bila aku tengok tadi, aku pusing-pusing, aku dah tengok nampak banyak buah B, nampak ni. Dia ada benda yang tak cukup sebenarnya ni. Sebenarnya tak cukup. Ada benda yang tak mencukupi lah. Baja dia lah. Baja ataupun pengairan. Dia tak cukup air. Aku ada masalah air sekarang ni sebabnya. Tadi ni sini ni dah dipetik buahnya, dah tak nampak banyak ah. Tapi macam ni lah cara dia. Tengok ni, rosak ni, buang je.
Tak suka nak simpan, nak tengok pun sakit hati. Dia kalau yang cantik macam ni lah. Macam ni lah. Tengok kecil-kecil buahnya dah ke atas. Beza timun Jepun dengan timun batang biasa. Timun Jepun, bila aku tengok betul-betul, setiap ni dia banyak dia punya tunas buah dia. Banyak dia punya buah dia. Sampai ke atas dia dah keluar buah. Seronok. Bila mula-mula tanam dari tu, mula-mula buah berderet ni. Berderet buah yang bergayut. Memang cantik lah. Kepuasan tu nampak, geng. Apa yang kita buat memang puas. Ni dia jadi akan jadi buah B lah. Ni daun pun sepatutnya daun tengah ni dah kena buang sebab kita nak membesarkan buah ni kan. Baja ni biar dia pergi hala ke atas, ke pucuk dengan ke buah. So dia tak nak bagi makan daun yang tua kat bawah ni. Daun tua tu kita dah tak perlukan dah. Kita tak perlukan lah daun tu. Daun macam ni kan, buang sambil lalu, sambil jalan kita buang. Hari ni aku checking pokok. Biarlah anak-anak aku petik. Anak dan mem besar. mem besar dia tak? Ini pot aku, ini mesin aku membaju dan meracun ni. Inilah dia. Aku letak kat tengah-tengah ni antara hujung dan hujung. Jadi pipe 100 meter ni, pipe merah ni boleh pergi hujung, boleh pergi hujung sana. Kalau kita duduk dekat hujung satu tempat, nak ke sana dah jauh kan, nak ke sana dah jauh. Lepas sana paling dekat. So letak tengah-tengah. Boleh ke hulu ke hilir, ke hulu ke hilir, ke sana ke sini, ke sana ke sini. Timun batang, aku banyak tak puas hati sebenarnya kali ni tanam ni. Mula-mula pokok nampak cun, tapi bila dah minggu kedua petik, tengok dia ada benda yang tak kena. Aku ada buat checking dekat air baja yang aku guna. Air kosong tu pun dah mengandungi baja. Terlampau banyak ferrum. Bila terlampau banyak Fe, situ dah ada mengandungi besi. Besi dah terlampau tinggi bila aku cek. Sebab air tu warna merah. Sebab air, aku pakai air boring kan. Sebelum ni pakai air pipe. Air pipe dah kena potong kan, dah kantoi orang cakap. Sekarang ni pakai air boring. Bila air tanah ni, dia mengandungi Fe yang tinggi. Ni aku nampak punca-punca utama lah. Pokok timun ni, geng, kalau korang nak tahu lah ya, ni satu pengalaman, satu pembelajaran untuk korang jugalah. Korang tengok je macam ni, macam tak ada apa-apa. Sebenarnya ni banyak duri. Ni aku tunjuk dekat. Yang mana putih-putih ni, dia punya duri halus ni. Tajam ni sebenarnya ni. Tapi sebab tangan aku tangan besi, dah biasa pegang benda yang keras, yang kasar. Tapi sebaiknya pakai sarung tangan lah. Pakai sarung tangan sebaiknya. Sebab untuk mengelakkan duri ni masuk jadi apa, boleh jadi kudis tau. Dia kalau kena kulit tangan kan. Sebab aku pernah kena dah. Kalau kita dah tembak racun apa semua kan, lepas tu dia menyucuk pula kat tangan. Dia tak boleh terkeluar, tak boleh keluar. Jadi benda ni akan jadi bisul. Alright geng. Apa pun layan.